أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين، سقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita mulakan menyambung lagi daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Pada muka yang ke-645, perbincangan tentang ayat Al-Quran berkait dengan penafsiran. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Berkaitan dengan campakan syaitan yang berdasarkan kepada sebahagian daripada riwayat menyatakan bahawa ada campur tangan ataupun pelibatan syaitan pada mencampakkan waham atau sangkaan penambahan pada berkait dengan ayat Quran. Iaitu dikenali sebagai kisah Al-Gharaniq. Kisah Al-Gharaniq, iaitu apabila Nabi SAW membaca surah Wan-Najmi, surah An-Najm, Wan-Najmi sampai kepada ayat Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsatal Ukhra. Maka ada datang riwayat menyatakan bahawa syaitan mencampakkan kalimah tilka gharaniqul ula wa inna syafa'ataha la turtaja. Maka kita dah bincang pada minggu lepas apakah pemahaman bagi ayat tersebut. Kita sambung pada minggu ini pada muka yang ke-645 pada kalam muallif rahimahullah fa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Fa'lam wafaqakallah. Hendaklah kamu tahu, moga Allah memberi taufik kepada kamu, anna lana fil kalami ala mushkili hadzal hadis ma'khadhain, bahawa di sisi kami perbincangan di atas iskal kemuskilan yang datang pada hadis ini boleh kita buat daripada dua makhadh, dua aspek. Pertama, ahaduhuma fi tauhini aslihi. Yang pertama pada lemahnya asal, iaitu asas atau sanad hadis ini, sandaran hadis itu lemah. Yang kedua, wathani ala taslimihi, atas andaian taslim, makna diterima hadis tersebut. Jadi andaian bahawa asal hadis itu tidak sabit, lemah, bagaimanakah aspek lemahnya itu, ataupun kita andaikan kisah itu berlaku, apa sebenarnya pemahaman yang sebenar. Qala amal ma'khadul awal, adapun aspek yang pertama, fayakfika anna hadha hadithun lam yukhrijhu ahadun min ahli sihah. Maka memada bagi kamu untuk kamu tahu bahawa hadis ini tidak dikeluarkan oleh seorang pun daripada periwayat atau ashabus sihah yang meriwayatkan hadis sahih. Wala rawahu thiqatun, dan tidak diriwayatkan oleh rawi yang siqah bisanadin salimin muttasil, dengan sanad yang selamat dan juga bersambung.
Wa innama uli'a bihi wa bimithlihi al-mufassirun wal mu'arrikhun al-mula'una bikulli gharib. Hanya saja uli'a bihi. Yang jadi uli'a ni makna memasyhurkannya ataupun yang mengambilnya, aliqa dengan maksud yang mengambil ataupun yang mengemukakan hadis ini dan seumpamanya ialah ahli-ahli tafsir wa mu'arrikhun dan ahli-ahli sejarah al-mula'una bikulli gharib, yang mereka ni minat dan mereka ni mengambil setiap benda-benda yang pelik. Mereka himpunkan juga riwayat juga. Al-mutalaqifuna minas suhufi kulla sahihin wa saqim, yang mana mereka ni mengambil-ambil, mencedok-cedok, talaqqafa ni mengambil-ambil daripada setiap suhuf, setiap kitab-kitab, apa yang sahih dan apa yang tak sahih. Jadi kadang-kadang mereka ni ambil semua, apa segala perkara yang berkait dengan kisah atau peristiwa itu, mereka riwayatkan semua, sama ada sahih ataupun tidak sahih. Walaqad sadaqal qadhi Bakr bin Ala al-Maliki haitsu qala, dan telah benarlah Qadhi Bakr bin Ala al-Maliki sekira beliau berkata, laqad buliyan nasu bi ba'di ahli al-ahwa'i wat tafsir, sungguhnya orang ramai ini terfitnah dengan perbuatan sebahagian ahli ahwa, golongan yang mengikut hawa nafsu, dan juga ahli-ahli tafsir ini. Wa ta'allaqa bidzalika mulhidun, lalu terikat ataupun mengambil kesempatan terikat dengan demikian itu al-mulhidun, golongan-golongan sesat, ma'a dha'fi naqalatihi, dalam keadaan lemahnya penukilan itu, wa tirabi riwayatihi, dan ittira' ni makna bermasalah. Ittira' ni makna pergi mari, nak kata macam mana, bermasalah lah, riwayat-riwayat itu bermasalah. Riwayat itu berlaku ittira'. Wa inqita'i isnadihi, dan terputus sanad, wa ikhtilafi kalimatihi, dan juga berbeza-beza kalimah riwayat itu. Faqailun yaqul, sebahagian daripada mereka kata, innahu fis salah, peristiwa Gharanid ini berlaku ketika nak bacaan Nabi dalam sembahyang. Wa akharu, yang lain pula yaqul berkata, qalaha fi nadi qaumihi, Nabi berkata pada tempat perhimpunan kaum dia. Nabi baca ayat itu di tempat perhimpunan kaumnya. Hina unzilat alaihi surah, ketika diturunkan ke atas baginda surah An-Najm. Wa akharu yaqul, ada orang yang cakap, qalaha wa qad asabathu sinah, Nabi berkata ketika mana Nabi sedang dalam keadaan mengantuk. Wa akharu yaqul, yang lain pula berkata, bal haddatha nafsahu fasaha, Nabi bercakap sendiri dan lalu Nabi lupa. Wa akharu yaqul, ada yang kata, inna syaitan qalaha ala lisani, syaitan yang berkata, Nabi syaitan yang sebut tiru perkataan Nabi. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma aradaha ala Jibril, dan baginda Nabi bila Nabi baca balik, Nabi ardul Quran, Nabi tadarus, ini proses Nabi baca balik apa yang diturunkan kepada baginda Nabi daripada ayat Quran, Nabi baca balik kepada Sayyidina Jibril. Qala, Sayyidina Jibril kata apa? Maha kadza aqra'tuka, bukan macam ni aku baca kepada kau ni, tak ada ayat ni. Wa akhara yaqul, ada pula yang lain kata, bal a'lamahumus syaitan, bahkan syaitan memberitahu kepada mereka, anna Nabi qara'aha, syaitan yang khabar Nabi baca, bukan Nabi baca tapi syaitan khabar musyriki. Falamma balagha nabiyya dzalika, apabila sampai berita itu kepada Nabi SAW, qala wallahi ma hakadha nazalat, Nabi kata bukan demikian turunnya ayat, ila ghairi dzalika min ikhtilafir ruwah, sehingga lain daripada itu, daripada perbezaan yang berlaku antara rawi-rawi. Nampak? Jadi kesimpulannya memang dari segi sanad dan juga darjah hadis ni sangat lemah lah. Berlaku ittira' pada lafaz periwayatan hadis. Wa man hukiyat hadhil hikayatu, dan orang yang menghikayatkan hikayat cerita ini, anhu minal mufassirin, di kalangan ahli tafsir, wa tabi'in dan tabi'in, lam yusnidha ahadun minhum, tidak ada seorang pun yang mengisnadkan sanad dengan sanad yang bersambung kepada Nabi, tak ada, semuanya terputus. Wala rafa'aha ila sahib, dia tidak rafa'kan, dia tidak angkat. Kita belajar dah hadis marfu' kan, dia tidak sambungkan dan angkat kepada tuan punya perkataan.
wa aktsaru turuqi anhum fiha dha'ifatun wahiyah, dan kebanyakan jalan daripada mereka padanya ada lemah yang dhaif dan juga lemah lemah dan dhaif. Wal marfu'u minhu wal marfu'u fihi, dan kalaulah hadis yang marfu', hadis yang bersambung sanad pada kisah ini, hadis Syu'bah. Hadis Syu'bah satu je. An Abi Bishr, an Sa'id bin Jubair, an Ibn Abbas, qala fima ahsabu. Berkata fima ahsabu, pada apa yang aku sangka. Ini asyakku fil hadis. Berlaku syak pada hadis. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bi Makkah, bahawa Nabi adalah beliau, baginda Nabi SAW berada di Mekah. Lepas tu disambunglah wa dzakarul qissah, lalu disambungkan cerita kisah sebagaimana yang kita sebut sebelum ni lah. Wa qala Abu Bakr al-Bazzar, kata al-Bazzar, hadzal hadith la na'lamuhu yurwa 'anil nabi bi isnadin muttasil. Hadis ini kami tidak ketahuinya diriwayatkan daripada Nabi dengan sanad yang bersambung. Yajuzu zikruhu illa hadha, yang harus disebut kecuali hadis diriwayat Syu'bah ini. Walam yusnidhu an Syu'bata illa Umayyah bin Khalid, dan tidak menyandarkannya daripada Syu'bah kecuali Umayyah bin Khalid pula. Seorang ni rawi Umayyah bin Khalid. Wa ghairuhu yursiluhu an Sa'id bin Jubair, dan selain daripada Umayyah bin Khalid, mereka mengirsalkan, mana berlaku putuslah, terus sambung kepada Sa'id bin Jubair. Wa inna ma yu'rafu an Kalbi, hanya sahaja diketahui daripada Anil Kalbi, an Abi Salih, an Ibn Abbas. Faqad bayyana laka Abu Bakr rahimahullah, sungguhnya telah menerangkan Abu Bakar al-Bazzar, annahu la yu'raf min tariqin yajuzu dhikruhu siwa hadha, bahawa tidak diketahui daripada satu sanad jalan yang harus disebut kecuali daripada jalan ini. Wa fihi min ad-dha'fi, dan pada jalan itu daripada lemah, sifat lemah itu, manabbaha alaihi ma'a wuqu'i ma nubbiha alaihi, apa yang diberi peringatan, kita dah sebut dah apa kok mana lemah itu, ma'a wuqu'i syakki fi, berserta berlaku syak padanya, fima ahsibuhu, syak dah, kama dzakarnahu min alladhi la yuthaqu bihi, bagaimana kami sebutkan daripada orang-orang yang tidak dapat kita pegang dengannya, wala haqiqata ma'ahu, yang tidak tahu, tidak ada hakikat bersamanya. Wa amma hadithul Kalbi, adapun hadis Kalbi, famimma la tajuzu riwayah, itu daripada hadis yang tidak harus kita riwayatkan daripadanya, wala dhikruhu, dan tak boleh sebut pun, liquwati dha'fihi, kerana sangat lemah, wa kadhibihi, dan dusta, kama asyara ilaihi al-Bazzar, sebagaimana mengisyaratkan oleh Syekh Imam al-Bazzar rahimahullah. Walladhi minhu fi sahih, dan apa yang riwayat yang ada dalam hadis ataupun riwayatan yang sahih, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qara'a, Nabi SAW baca surah Wan Najmi wa huwa bi Makkah, ketika Nabi di Mekah. Fasajada, maka sujud, wasajadal muslimun, dan sujud bersama Nabi orang Islam, wal musyrikun, orang musyrik pun, wal jin wal ins, dan juga jin serta manusia. Jadi waktu je ceritanya bahawa bila Nabi baca, maka orang Islam pun sujud, bila dengar tu musyrik pun sujud, jin manusia pun sujud belaka. Apa ada ketika itu. Sebab itu kata mereka ni pada antara tafsiran ataupun pemahaman bagi hadis atas andai yang berlaku riwayat itu, bahawa mereka orang musyrikin Mekah, mereka-reka cerita bahawa mereka dengar perkataan ni. Padahal mereka sujud tu kerana Allah Ta'ala mentaskhirkan anggota, menyebabkan mereka terpegung dengan Quran sampai tersujud juga. Bila tengok orang Muslim sujud, mereka pun tersujud ikut tersujud, tanpa dalam keadaan mereka dalam keadaan sedar lah, kita kata. Kerana apa? Kerana keagungan dan kehebatan Al-Quran. Jadi lepas itu, mereka nak menafikan bahawa mereka ni beriman dengan Al-Quran, mereka rekalah cerita seumpama ini. Hadha tauhinuhu min tariqin naqli, inilah wajah lemahnya dari jalan nukilan ataupun sanad. Fa amma min jihatil makna, adapun dari segi aspek makna, faqad qamatil hujjah, maka telah ditegakkan hujjah dan juga dalil. Wa ajma'atil ummatu, dan telah sepakatlah para ulama ala ismatihi sallallahu alaihi wasallam, di atas
penjagaan Nabi, wa nazahatihi, dan sucinya Nabi, an mithli hadhihi razilah, daripada seumpama kekejian ini. Maknanya daripada Nabi menyebut kalimah kufur ni, itu benda yang memang sepakati tak berlaku pada diri Nabi. Nabi maksum. Imma ala tamannihi, sama ada dari aspek Nabi mengingin-inginkan sebut, ayunzala alaihi, Nabi inginkan ayunzala alaihi mithlu hadha, bahawa turun seumpama ayat ini, min madhi alihatin ghairillah, daripada memuji Tuhan selain Allah. Kalau macam itu, macam mana berlaku? Wahuwa kufurun, ini kekufuran jelas ini. Walaupun ada keinginan, Nabi harap adalah ayat ini seumpama ini turun supaya dapat menarik hati orang kafir. Ini kufur jelas ni, mana boleh berkompromi dalam masalah akidah. Au ayatasawara alaihi syaitan, ataupun dengan makna syaitan menguasai Nabi. Wa yushabbihu alaihi al-Quran, dan mentashbihkan, membuatkan ragu ke atas Nabi Al-Quran ini, hatta yaj'ala fihi ma laysa minhu, sehingga dijadikan daripada Quran lafaz dan kalimah yang bukan daripada Quran. Wa ya'taqidu Nabi sallallahu alaihi wasallam anna min al-Quran ma laysa minhu, dan bahawa Nabi ni beriktikad daripada Al-Quran ni apa yang bukan daripada Quran, hatta yunabbihahu Jibril, sehinggalah Jibril memberi peringatan dan mengingatkan Nabi alaihi salam. Wa dzalika kulluhu mumtani'un, itu semua mustahil fi haqqihi alaihi salam, pada hak Nabi. Aw yaqulu dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam min qibali nafsihi an amdan, ataupun Nabi sendiri mengatakan daripada dirinya sendiri secara sengaja. Wa dzalika kufrun, dan itu lagi kufur. Aw sahwan, ataupun mengatakan dalam keadaan lupa, lalai. Wa huwa ma'sumun min hadza kulli, itu juga mustahil, kerana Nabi terpelihara daripada ini kesemuanya. Wa qad qarrarna bil burhani, sungguhnya telah kami tegaskan, huraikan dengan dalil, wal ijma' dan ijma', ismatahu alaihi salam, maksum dan terjaganya Nabi, min jarayanil kufri, daripada terlintasnya kekufuran, ala qalbihi, di atas hatinya, aw lisani, atau lidahnya, la amdan wala sahwan, sama tidak dengan sengaja ataupun terlupa, aw an yashtabiha alaihi ma yulkihil malaku, ataupun jadi ragu-ragu ke atas Nabi wahyu yang dicampakkan oleh malaikat, mimma yulki syaitan, dengan apa yang dicampakkan oleh syaitan, aw yakunu lisyaitani alaihi sabil, atau ada bagi syaitan itu jalan untuk mengacau Nabi, aw an yataqawwala 'ala Allah, ataupun mendustakan ke atas Allah, la amdan wala sahwan, tidak dengan sengaja, tidak dengan terlupa atau lalai, malam yunazzal alaih, wahyu, perkara yang tidak diwahyukan dan tidak diturunkan ke atas Nabi. Wa qala Allah Ta'ala, dan sungguhnya Allah Ta'ala dah kata, sebut dalam Quran, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, kalaulah Muhammad itu mendustakan ke atas kami perkataan-perkataan, la akhadna minhu bil yamin, kami akan tariknya dengan kekuasaan kami, maknanya kami akan matikan dia lah. Akhadna minhu bil yamin, dengan kenakan kekuasaan kami, thumma laqata'na minhu watin, kemudian kami akan putuskan horak dia, putus horak, maknanya kami akan kenakan azab. Nampak, kalau baginda Nabi mendustakan, ini Tuhan nak sebut ni, nak menyatakan apa? Amarang kerah ni, bahawa mustahil Nabi SAW mengatakan perkara yang Tuhan tak kata. Taqawwala al-aqawi, Nabi mereka-rekakan perkataan yang tidak dikata. Wa qala ta'ala, idzal la'adhaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalaulah demikian, nescaya kami akan rasakan kamu gandaan seksa ketika hidup dan gandaan seksa ketika mati. Thumma la tajidu laka alaina nasira, kemudian kamu tidak akan dapati kamu tidak akan dapati di atas kami penolong. Tak ada. Itu selesai yang pertama. Wa wajhun tsanin, wajah yang kedua, aspek yang kedua, wa huwa istihalatu hadhihi al-qissah nazaran wa 'urfan, iaitu mustahilnya kisah ini secara nazari dan secara uruf, secara secara teorinya, secara teori atau andaian pun mustahil, secara uruf kebiasaan pun mustahil. Wa dzalika anna hadzal kalam, dan ini kerana sesungguhnya perkataan ini, lau kana
Kalaulah berlaku sungguh kama ruya sebagaimana diriwayatkan, lakana ba'ida litimami, nescaya dia amat jauh keserasian, jauh sangat, tak akan serasi, tak akan masuk bagi. Dia tidak akan jadi sebati, tak akan serasi. Likaunihi mutanaqidul aksam, kerana dia bertentangan pembahagiannya. Mumtazijal madhi bidzammi, bercampur pujian dengan celaan. Jadi tak serasi lah. Puji ke ayat cela, tiba-tiba ada kalimah puji berkaitan berhala. Mutakhadilan ta'lifi wa sangat huduh, teruk pelisan. Wala ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi, wala man bi hadratihi, dan orang yang ada bersama baginda min muslimin, daripada orang Islam, wa sanadidil musyrikin, dan pemuka-pemuka musyrikin Quraisy, mimman yakhfa alaihi dzalik, dari kalangan sunyi ke atas mereka perkara itu. Hadir dengan Nabi ni sahabat-sahabat besar, pemuka-pemuka Quraisy yang mereka ni ahli lughah, ahli bahasa. Mereka kata takkan munasabah ayat yang mana puji bercampur dengan keji pula. Wa hadza la yakhfa ala adna muta'ammilin, dan ini tidak tersembunyi ke atas orang yang paling kurang penelitian. Ada penelitian, kalau tengok kurang pun nampak dah. Telah nampak bahawa cerita itu jauh sangat daripada keserasian dan juga kita panggil kemunasabahannya. Fa kaifa biman wajahahin, apatah lebih lagi orang yang berat kebijaksanaannya, hikmatnya, wattasa'ati babil bayan, dan mereka ini amat luas pengetahuan tentang al-bayan, tentang ilmu-ilmu bahasa, wa ma'rifati fasihil kalam wa ilmuhu, mengetahui kalam yang fasih dan juga mengetahui ilmu berkaitan kalam ini. Tapi kalau betul berlaku, ramai tentu benda ini diriwayatkan dengan cerita yang seakan sepakat. Nampak? Wa wajhun thalithun, dan wajah yang ketiga, annahu ulima min adatil munafiqin, bahawa diketahui daripada adat orang munafik ini, wa mu'anidil musyrikin, dan penentang-penentang musyrikin, wa dha'afatil qulub, dan juga orang-orang yang lemah hati, wal jahalati minal muslimin, dan orang-orang jahil di kalangan orang Islam, nufuruhum, mu'anidi musyrikin, penentang kepada musyrik, dan juga orang yang ada hati-hati yang lemah, dan orang jahil di kalangan orang Muslim, kita dapat ketahui nufuruhum li awwali wahlah, rasa tidak, nufur makna mereka tidak suka ataupun tidak serasi mereka pada awal-awal permulaan. Ni golongan-golongan lemah iman, orang Muslim bila turun wahyu dah. Mereka ni memang bukan jenis yang cepat menerima. Mereka akan nufur. Dia makna mereka akan teralih hati pada awal-awal pekerjaan, awal-awal penelitian mereka. Awali wahlah makna nazarah. Pandangan pertama mereka memang tak akan serasi dan tak akan selesa lah. Wa takhlitul adu ala Nabi SAW, dan menguasai musuh ke atas Nabi li aqalli fitnatin. Dan juga menguasai musuh ke atas Nabi li aqalli fitnatin, bagi sekurang-kurang fitnah. Kalau ada fitnah paling kurang pun, nescaya musuh akan cuba menguasai dan melawan Nabi. Wa ta'yiruhum al-muslimin, dan mencela mereka bagi orang Muslim. Wa shimat bihim al-fainata ba'da al-fainah, dan juga ashimat celaan mereka dengan kaum muslimin, al-fainah ba'da al-fainah, ai hinan ba'da hin, pada satu masa dan satu masa, pada masa-masa, dalam pada satu masa dan pada selepas masa yang lain. Kalaulah benda gitu, keraguan ini berlaku, tentu mereka akan cuba menjadikan fitnah. Wartidadu man fi qalbihi marad, dan akan murtadnya orang yang ada dalam hati mereka sakit, penyakit. Mimman azharal Islam li adna syubhah, dari kalangan orang yang menzahirkan keislaman akan irtidad li adna syubhah, bagi sekurang-kurang syubhah pun mereka akan menyebabkan keluar pada Islam. Tetapi semua tadi ni panjang ni, walam yahki ahadun fi hadhihi al-qissah syai'an, tetapi tidak menceritakan seorang pun berkaitan kisah ni satu pun.
Tapi kisah ni tidak ada menceritakan bahawa kisah ini berlaku. Padahal kalau ikutnya, kurang pada itu mereka boleh syok pada diri Nabi. Apatah lagi kisah yang begitu besar ataupun peristiwa yang begitu hebat berlaku ni. Tak ada seorang yang menceritakan siwa hadhihi riwayatil dhaifatil asli, kecuali riwayat yang sangat dhaif, lemah asalnya. Walau kana dhalika, kalaulah berlaku, la wajadat Quraisyun biha 'alal muslimin saulatan, nescaya akan mendapati oleh kaum musyrikin Quraisy di atas orang muslim saulah. Saulah ni makna penguasaan dan juga istitalah. Mereka akan dapat panggil boleh buah lah, boleh buah, dapat kemenangan, dapat menguasai. Kita ada hujah dah ni, kita ada apa ni, ada buah untuk kita tolak mereka, kita ada hujah untuk tolak mereka. Tapi orang musyrikin tak bawa ini sebagai cerita. Wala aqamat bihal yahudu alaihim hujjah, nescaya akan mendirikan oleh orang Yahudi dengan sebab kisah ini hujjah, akan dirikan hujjah pada Nabi Mu dulu cakap berkaitan perkara kufur kan. Kama fa'alu, sebagaimana orang Yahudi perbuat, sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi mukabaratan fi qissatil Isra, secara takaburnya pada kisah Isra, hatta kanat fi dhalika li ba'dhi du'afa'i riddah, sehingga jadilah kisah Isra itu pada sebahagian orang Islam yang lemah berlaku riddah, berlaku murtad. Mereka akan cubalah. Mau tanya Muhammad, macam mana rupa Baitul Maqdis? Cuba cerita ada berapa tiang? Ada? Bagaimana kedudukannya? Mereka akan cubalah menjadikan ini sebagai hujah. Wa kadza ma ruya fi qissatil qadiyah, dan demikianlah juga apa yang diceritakan berkaitan kisah qadiyah. Qadiyah ni suluh Hudaibiyah. Kan suluh Hudaibiyah kan berlaku kan, orang sebahagian sahabat rasa pelik, tak puas hati dengan perjanjian yang berat sebelah. Sahabat terus ataupun orang Islam ni terus dia persoalkan. Wala fitnata a'zamu min hadhihi al-baliyah law wujidat, dan tidak ada fitnah yang lebih besar daripada bala dan juga cubaan ini kalaulah ada. Tentulah kalaulah ada, berlaku sungguh. Tak ada dah lebih besar. Besar sekali cerita Gharanik ni lah kalau ada sungguh, tapi tak berlaku. Wala tashghiba lil muadi hina idzin ashadda min hadhil hadithah law amkanan, dan tidak ada tashrib. Tashrib ni apa? Maksudnya tahyij, apa nama ni, mengiklankan fitnah, ataupun kita kata mencanang fitnah, canangan fitnah lil muadi, bagi musuh-musuh. Maka tidak ada canangan fitnah bagi musuh-musuh yang lebih kuat, lebih hebat daripada fitnah ini kalau benda itu boleh berlaku. Lau amkanat. Fama ruwiya an mu'anidin fiha kalimah. Maka tidak didapati, diriwayatkan daripada seorang musuh pun tentang perkara ini satu kalimah pun. Tak ada riwayat. Tak ada pun cerita. Ni musuh-musuh Islam yang cuba nak musuh, nak riwayat. Wala an muslimin bisababiha bintu Syafah, dan tidak diriwayatkan daripada orang Islam dengan sebab ini bintu Syafah. Bintu Syafah ni dia kinayah. Bintu Syafah. Syafah ni bibir lah. Makna kalimah yang keluar daripada bibir. Titipan bibir, tak ada cerita pun. Fadalla ala butliha, menunjukkan ke atas kebatilannya. Wajtifa fi asliha, dan lemah asalnya. Benda ini tidak sabit. Wala syakka fi idkhali ba'di syayatinil insi wal jin hadzal hadis, tidak syak lagi pada memasukkan oleh sebahagian syaitan jin manusia ni hadzal hadis ini ala ba'di mughaffalina al muhaddithin, ke atas sebahagian orang-orang muhaddis yang mughaffal, yang bodoh-bodoh, yang lemah ni, liyulabbisa bihi ala du'afa'il muslimin, untuk menjadi ragu dengan sebab ini ke atas orang Islam yang lemah. Gitulah. Padahal kata orang masuk ni sebenarnya tak cerdik mana. Habis. Wa wajhun rabi', wajah yang keempat pula. Zakara ruwatu li hadhihi al-qadiyah, telah menyebut oleh perawi-perawi bagi kisah ini anna fiha nazalat, bahawa pada ayat ini turun. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghairah
wa idzal lattakhadhuka khalila walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila wa in kadu, hampirlah mereka la yaftinunaka, akan memfitnah kamu, anil ladzi auhayna, daripada apa yang kami wahyukan kepada kamu, litaftari alaina ghairah, supaya kamu untuk mereka-reka ke atas kami selain daripada apa yang kami wahyukan. Wa idzal lattakhadhuka khalila, bila begitu mereka akan jadikan kamu sahabat ya Muhammad. Mereka cuba pujuk kamu supaya mereka cipta atas kami, atas Allah Ta'ala, perkara yang Tuhan tak kata, supaya akhirnya mereka dapat jadikan kamu sahabat. Walaula, kalaulah tidak kerana sabatnaka, kami telah sabitkan, teguhkan hati kamu, laqad kita tarkanu ilahim syai'a, nescaya hampirlah kamu akan cenderung sikit kepada mereka. Kalau dok kerana sebab kami teguhkan, kami tetapkan hati kamu, hampir nak cenderung sikit. Wahatanil ayatani, dua ayat ini tarudanil khabar alladhi rawah, dia menolak cerita yang telah diriwayatkan tu. Lianna Allah dzakara annahum kadu, kerana Tuhan sebut mereka kadu, hampir, yaftinunahu, untuk menggoda Nabi, untuk memfitnah Nabi, hatta yaftariya, supaya Nabi ni mendustakan dan mereka cipta. Wa annahu laula annahu batahu, dan bahawa Tuhan, kalaulah kerana tidak Tuhan mensabitkan, meneguhkan Nabi, lakada yarkanu ilaihim, hampirlah Nabi akan cenderung pada mereka. Apa makna ni? Famadmunu hadha, maka kandungan ayat ini, wa mafhumnya anna Allah Ta'ala asamahu, Allah menjaga Nabi min ayyaftariya, daripada Nabi berdusta. Wa thabbatahu, dan Allah Ta'ala meneguhkan Nabi hatta lam yarkan ilaihim syai'an qalila, sehingga Nabi tak cenderung pada mereka satu sikit pun tak. Nampak tak? Apatah lagi benda ni, benda besar ni, sikit pun tidak. Fa kaifa kathiran, bagaimanakah kalau perkara itu banyak? Wahum yarwuna fi akhbarihim alwahiyah, dan mereka meriwayatkan pada cerita-cerita mereka yang lemah, annahu zada ala rukuni, bahawa Nabi ni menambah kepada cenderungnya Nabi kepada mereka, waliftirai, dan Nabi ni membuat pendustaan, bimadhi alihatihim, dengan memuji Tuhan-Tuhan mereka, wa annahu qala alaihi salam, bahawa berkata Nabi alaihi salam, iftaraitu ala Allah, aku mendustakan Tuhan, wa qultu ma lam yaqul, dan aku berkata apa yang Tuhan tak kata, wa hadza diddu mafhumil ayat, maka ini tentunya menyalahi apa yang difaham daripada ayat. Wahia tud'iful hadis, ini lebih mendhaifkan hadis. Lau sahha, kalaulah sah, fa kaifa wala sihhata lahu, bagaimana pula kalau hadis tu tidak ada sahih pun. Kalau sah pun ini dapat melemahkan hadis, bagaimana lagi kalau hadis tidak sahih. Wa hadza mithlu qawlihi ta'ala, dan ini seumpama firman Allah Ta'ala fil ayatil ukhra, pada ayat lain, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum. Kalaulah tidak kerana kemurahan Tuhan ke atas kamu, kurniaan Tuhan kepada kamu dan rahmatnya, lahammat ta'ifah, nescaya akan keinginan sekumpulan daripada mereka, an yudillu, ingin untuk menyesatkan kamu. Tapi Tuhan kata wa ma yudilluna illa anfusahum, tapi sebenarnya mereka tidak berjaya sesatkan kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yadhurunaka min syai', dan mereka tidak dapat membuat mudarat kepada kamu satu pun. Wa qadru ya'ni ibn Abbas, kullu ma fil Qur'ani kada fahuwa ma la yakunu abada, dan telah diriwayatkan daripada Ibn Abbas, setiap apa yang dalam Quran lafaz kada, hampir, maka fahuwa ma la yakunu abada, dia dengan makna takkan berlaku selama-lamanya. Wa in kadu la yaftinunaka, kan? Kada dalam Quran ni makna takkan berlaku. Qala Allah Ta'ala, yakadu sana barukihi yadhhabu bil absar. Tuhan cerita pasal apa? Bernama ni kilat. Hampirlah cerahnya cahaya kilat itu dapat menghilangkan penglihatan. Buat cerah sangat. Walam yadhhab, tapi sebenarnya adakah hilang penglihatan? Tak juga.
Jadi keadaan dengan maksud tidak berlaku lah. Nak kabur hampir je. Wa akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Tak? Akadu ukhfiha, hampirlah. Ukhfiha, aku sembunyikannya. Walam yaf'al, tapi tidak dibuat. Jadi keadaan dengan makna tidak. Qala al-Kushairi al-Qadhi, berkata Qadhi Kushairi, walaqad talabahu Quraisy, dan sungguhnya telah meminta daripada Nabi oleh golongan Quraisy, wa Thaqif, dan juga Thaqif. Ini penduduk Taif lah ni. Idh marra bi alihatihim, apabila Nabi lalu kepada Tuhan mereka, an yuqbila bi wajhi ilaihim, supaya Nabi pandang wajah Nabi ke Tuhan mereka. Maknanya jalan tu lalu kau berhala tengok. Tak mau sujud apa, paling je. Paling. Beri hormat gitulah. Mereka minta Nabi kata bila jalan lalu berhala palinglah Muhammad. Wa wa'aduhul iman bihi in fa'al, dan mereka menjanjikan kepada Nabi akan beriman kalau Nabi buat. Fahma fa'al. Nabi tak buat. Nabi tidak sama sekali. Wala kana la liyaf'al, dan tak akan sama sekali Nabi nak buat. Takkan buat. Okay. Qala Ibn al-Ambari ma qaraba Rasul wala rakana, dan tidaklah Nabi menghampiri berhala-berhala itu, wala rakana, dan tidak Nabi cenderung ataupun berpaling kepadanya. Nabi tak benci sekali kepada berhala itu. Wa qad dzukirat fi ma'na hadhihi al-ayah tafasirun ukharu, dan sungguhnya disebut pada makna ayat ini tafsiran lain. Wa ma dzakarnahu min nassillahi ta'ala ismati rasulihi, apa yang kami sebutkan daripada nas daripada Allah Ta'ala sendiri atas maksumnya rasulnya, yaruddu safsafaha. Safsafaha ni safsafun. Safsafaha makna apa? Radi'aha. Hadis-hadis riwayat yang lemah ini. Nas Allah Ta'ala daripada ayat Quran ni telah menolakkan kelemahan hadis-hadis tersebut. Falam yabqa fil ayati, maka tidak ada pada ayat itu illa anna Allah, kecuali imtanna ala rasulihi, Allah Ta'ala bi'ismatihi, dengan maksumnya Nabi, wa tathbitihi, dan menegur kufar daripada apa yang cuba untuk mempunyai oleh orang Araumi fitnati, dan cuba melempar daripada fitnahnya. Muraduna min zalika, dan maka pada demikian itu tanzihuhu, ialah untuk menyematuhu dan memelihara penjagaan Nabi, maksumnya Nabi. Wahwa mafhumul ayat, dan itulah yang difaham daripada ayat. Okay. Itu maksud al-awwal. Wa ammal maqsadus sani, adapun aspek atau ambilan yang kedua ni, perbincangan fokus yang kedua ni, fahuwa mabniyun ala taslimil hadith law sahha, maka ini dibina atas menerima hadis tu andai kata sah. Jadi kerana ada kebarangkalian, ada yang, maka macam mana jawapannya kalaulah andai kata sahih ataupun hadis dan kisah itu betul. Wa qad a'adana Allah min sihhati, dan sebenarnya Allah Ta'ala telah memelihara kita daripada kesahihannya. Tuhan memang nak khabar apa? Memang tak sahih lah. Andai kata sahih lah. Kita berandaian saja. Walakin ala kulli halin, namun atas apa-apa pun, faqad ajaba ala dhalika a'immatul muslimin, telah menjawab atas demikian itu oleh para ulama-ulama Islam, bi ajwibatin, dengan beberapa jawapan. Minha, antaranya al-ghathu was-samin, ada jawapan yang ghathu kurus, samin ni gemak. Apa maksud? Al-fasid wal khair, ada jawapan yang sesuai, ada jawapan yang tidak. Al-ghathu kurus ni makna fasid lah, makna jawapan yang tak, ada jawapan yang mana tak sesuai, ada jawapan yang sesuai. Faminha ma rawahu Qatadah wa Muqatil, antaranya yang diriwayatkan oleh Qatadah dan Muqatil, anna Nabi SAW asabathu sinatun, Nabi mari kedatangan rasa mengantuk. Inda qiraatihi hadhihi surah, ketika Nabi membaca surah ini. Fajara hadzal kalam ala lisani, maka berlakunya, tertuturnya percakapan ini atas lidah Nabi, bihukmin nau, dengan hukum seumpama orang tidur cakap. Gitulah. Memang salah lah ni, tapi nak cerita je dia bawa juga. Wa hadza la yasih, dan andaian ini atau cerita ini tidak sah. Kenapa? Idz la yajuzu 'ala nabi mithluhu, kerana tidak sah
berlaku ke atas Nabi seumpamanya fi halatin minal ahwal, pada apa-apa keadaan daripada keadaan Nabi. Wala yakhluquhullahu ala lisani, tidak Tuhan ciptakan kalimah itu atas lidah Nabi. Wala yastauli asyaitanu alaih, dan tidak mampu syaitan menguasai Nabi fi naumin, sama ada ketika tidur, wala fi yaqadhatin, atau ketika Nabi dalam keadaan sedar. Li'ismatihi, kerana terpelihara Nabi fi hadzal bab, pada masalah ini, min jami'il al-amdi was-sahwi, daripada sengaja ataupun tersalah terlupa. Nabi terjaga. Wa fi qaulil kalbi, pada perkataan al-kalbi, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam haddatha nafsahu, ada riwayat mengatakan Nabi teringin, dia bercakap dengan diri dia sendiri. Faqala dhalika syaitan ala lisanih, maka syaitan pun mengucapkannya atas lidahnya. Wa fi riwayat Ibn Shihab an Abi Bakr bin Abdurrahman qala wasaha, Nabi terlalai, terlupa. Falamma ukhbira bidzalika, bila Nabi diberitahu tentang demikian itu, qala innama dzalika minasyaitan, itu daripada syaitan itu. Wa kullu hadza la yasih, semua cerita ini tidak sah. An yaqulahu alaihi salam, bahawa berkatakannya oleh Nabi, la sahwan wala qasdan, sama ada dengan tersalah, terlupa ataupun sengaja. Wala yataqawwaluhu asyaitan, dan tidak mampu mengucapkannya oleh syaitan ala lisannya alaihi salam, atas lidah Nabi. Syaitan nak mengelirukan dengan berkata, ikut tiru perkataan Nabi, tak boleh kok. Wakila, dan dikata la'alla Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu fi athna'i tilawatihi ala taqdiri taqrir wa tawbikh lil kufar. Ada yang kata boleh jadi Nabi kata itu ketika dalam Nabi baca dia ala taqdiri taqrir, atas ada yang Nabi nak menghuraikan dan mencela kepada orang kafir. Nabi nak sindir lah. Nabi nak sindir, sebut tu tilka gharani kul ula tu, seakan nak cela dan menghina orang kafir. Kaqauli Ibrahim, seumpama perkataan Nabi Ibrahim, hadza rabbi, walamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi, bila malam meliputi maka keluarnya bintang, maka Ibrahim kata ini Tuhan. Bukan dia mengaku tujuan nak mencela, sinis kepada golongan kaum dia. Ala ahadi ta'wilat, atas salah satu daripada ta'wilan. Wa kaqaulihi, dan seumpama, tak jawab gini, dan seumpama perkataan Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadha, bahkan melakukannya oleh berhala yang paling besar ini, ba'da sakti, setelah diam, wa bayanil fasli bainal kalam, dan setelah menerangkan perceraian antara dua kalam itu. Thumma raja'a ila tilawatihi, Nabi kata tu lepas Nabi diam, kemudian Nabi buat apa, wabayani fasli, dan ada perceraian antara dua bacaan. Thumma raja'a ila tilawati, kemudian Nabi pun kembali kepada membaca ayat Quran. Nampak? Jadi pada takwilan ni dia kata Nabi cakap tu tujuan nak hina, nak mencela. Nabi baca ayat surah Najmi situ, berhenti, lepas tu kalimah itu atas dasar taubikh, kemudian Nabi sambung balik. Wahadha mungkinun ma'a bayanil fasli, dan ini mungkin dengan diterangkan ada perceraian. Wa qarinatin tadullu 'alal murad, dan qarinah yang menunjukkan kehendak. Wa annahu laisa minal matlub, dan perkara itu bukan daripada Quran yang dibaca. Wa huwa ahadu ma dzakarul qadhi Abu Bakr, dan ini salah satu wajah yang disebut oleh Qadhi Abu Bakr. Fala yu'taradu 'ala hadha, dan tidak boleh ditentang di atas ini dengan apa yang diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam kana fi shalah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sembahyang. Faqad kana al-kalamu fiha qablu ghaira mamnu. Okeylah, kalau orang iktiraf macam mana? Andai kata peristiwa itu berlaku dalam sembahyang, fala yu'taradu, maka tidak ada iktiraf juga kalau cerita andaian bahawa berlaku dalam sembahyang. Faqad kana al-kalam fiha, adalah bercakap dalam sembahyang, qablu, sebelum itu, ghaira mamnu, tidak terhalang. Dihalang kat mana? Kat Madinah kan? Maknanya masa kat Mekah tu bacaan dalam sembahyang boleh bercakap. Kunna nukhatibu ba'duna ba'dan fi salat. Kami bercakap sama-sama kami dalam sembahyang kan? Jadi benda itu walaupun dalam sembahyang, benda itu mungkin jugalah. Bukan nak kata kuat ni. Kemungkinan tu. Kalau orang nak datang iktiraf, kalau sembahyang tak boleh cakap kan? Tak kata tak ada masalah. Kerana sebelum itu belum ada larangan bercakap dalam sembahyang. Walladhi yadhharu, dan yang nyata, wa yatarajjahu, dan yang beratnya, fi ta'wilihi indahu,
pada takwilannya di sisinya, wa inda ghairihi, dan di sisi selain daripada Qadhi Abu Bakar ni, minal muhaqqiqin, daripada ulama' muhaqqiqin, ala taslimihi, atas andaian diterima cerita ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kama amarahu rabbuhu, sebagaimana disuruh oleh Tuhannya, yurattilul Qur'ana tartila, Nabi membaca Quran secara tartil, wa yufassilul ayat, al-ayat, jamak pada ayat, al-ayat, Nabi dan mentafsirkan, menghuraikan ayat, tafsilan fi qiraatihi, secara tafsir, secara huraian pada bacaannya, kama rawahu thiqah, sebagaimana diriwayatkan oleh ulama-ulama thiqah anhu. Fayumkinu tarassudu syaitan, maka mungkin syaitan ini tarassud, syaitan ini menyelinap masuk litilka saktat, pada ketika saktah-saktah itu, ketika ceraian-ceraian bacaan Nabi, wadussuhu fiha, dan syaitan ni memasukkan padanya, makhtalaqahu min tilkal kalimat, apa yang direka cipta daripada kalimah itu, muhakiyan naghmatan Nabi, sebagai meniru susunan ayat Nabi SAW, bihaitsu yasma'uhu man dana ilaihi minal kuffar, sekira-kira mendengar kalimah ini orang yang hampir kepadanya di kalangan orang kafir. Orang kafir dekat dengar. Fazannuha min qauli Nabi, maka mereka ingat ini perkataan Nabi. Jadi dalam ceraian antara bacaan tu, syaitan pun memasukkan perkataan tu, syaitan sebut mengikut susunan ataupun rima ayat. Jadi orang kafir ingat ni macam Nabi kata. Wa asya'uha, lalu mereka menyebarkan berita itu. Walam yaqdah dzalika 'indal muslimin, dan tidak mencacatkan itu di sisi orang Islam, bihifdhis surah qablahu, kerana telah dihafal surah itu, qabla dzalik, sebelum itu, ala ma anzalahu Allah Ta'ala, atas apa yang Tuhan turunkan, wa tahaqquqihim min halin Nabi, dan yakin mereka daripada keadaan Nabi, fi dhammil awthan, pada mencelanya berhala-berhala, wa aibiha, dan mengaibnya berhala, ala ma urifa minhu, atas sifat yang diketahui daripada Nabi. Ini sebahagian daripada takwilan lah. Wa qad haka Musa bin Uqbah, fi maghazihi, Musa bin Uqbah riwayatkan dalam maghazi, kitab sejarahnya, nahwa hadha, seumpama ini. Wa qala innal muslimina lam yasma'u, bahawa orang Islam tak dengar kataan ni. Wa inna ma alqasyaitanu dhalika fi asma'il musyrikin wa qulubihim, hanya sahaja syaitan mencampurkan pada pendengaran orang musyrikin dan hati mereka. Wa yakunu maruya min huznin Nabi SAW li hadhil isya'ah wa syubhat, dan adalah apa yang diriwayatkan daripada sedihnya Nabi kerana sebab inilah, sebab berita palsu yang disebarkan dan syubhat ini, wa sabab hadhil fitnah, dan sebab fitnah ini. Wa qala Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asy-syaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim. Ini kita dah tafsir dulu lah. Fa makna tamanna, makna tamanna ialah tala, dengan makna membaca. Idza tamanna, apabila membaca Nabi. Qala Allah Ta'ala, la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Ambil mana kalimah tamanna dengan makna tala, tilawah ini. Dalam Quran sebut la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Amani maksud apa? Tilawah. Mereka tidak tahu daripada kitab itu kecuali bacaan sahaja. Wa qawluhu fayansakhu ma yulqi syaitan, kemudian Allah Ta'ala hapuskan apa yang dicakap oleh syaitan itu, apa yang dicampurkan. Ayyudhibuhu, Tuhan hilangkan. Wa yuzilul labsa bihi, dan Allah hilangkan keraguan dengannya. Wa yuhkimu ayati, dan Tuhan teguhkan ayatnya. Wa qila ma'nal ayah huwa ma yaqa'u lin nabi, apa yang berlaku pada Nabi, minas sahwi, daripada kelalaian dia, idza qara'a, bila dia baca, fayantabihu lidzalika, lalu Nabi tersedak, wa yarji'u anhu, dan Nabi kembali balik. Wa hadha nahwun min qaulil kalbi fil ayat, dan ini seumpamanya daripada perkataan Kalbi dalam tafsiran ayat itu, innahu haddatha nafsahu, Nabi bercakap dengan dirinya. Wa qala idza tamanna, dia kata apa? Idza tamanna dengan makna haddatha nafsahu, Nabi bercakap pada dirinya. Wa fi riwayati Abi Bakar bin Abdul Rahman nahwa, dan pada riwayat Abu Bakar bin Rahman seumpamanya.
Wa hadha sahwu fil qiraah, dan lalai dalam bacaan ini innama yasihhu fi ma laysa tariquhu taghyirul makna. Ini sah berlaku pada apa yang jalannya tidak membawa kepada perubahan makna. Kalaulah kita andai yang kata terlupa salah tu, itu berlaku, boleh berlaku pada perkara yang tidak mengubah makna. Wa tabdilal alfaz, ataupun merubah lafaz. Wa ziyadata ma laysa minal Quran, dan penambahan benda yang bukan dalam Quran. Balis sahwu an isqati ayatin minhu aw kalimah, bahkan lupa, lalai pada dengan menggugurkan satu ayat daripadanya atau satu kalimah. Walakinnahu la yukirru ala hadha sah, tapi Nabi tidak mengikrarkan, tidak membetulkan, menegakkan atas kelalaian ini. Bal yunabbihu alaih, Nabi akan apa? Beri tanbih, memberi peringatan. Wa yudhakkiru bihi lil hin, dan Nabi akan teringat ketika itu juga ala ma sanadhkuruhu, atas apa yang kami akan sebutkan nanti, fi hukmi ma yajuzu alaihi minas sahwi wa ma la yajuz, apa yang harus berlaku kat Nabi daripada lupa dan apa yang tidak harus. Wa mimma yadhharu fi ta'wilihi aidan, dan apa yang nyata daripada takwilan juga, anna Mujahidan rawa hadhil qissah, bahawa Mujahid meriwayatkan kisah ini, wal gharani qatul ula, berhala-berhala yang tinggi. Fa in sallamna al-qissata, kalaulah kita terima kisah ini, qulna, maka jawab kami, la yab'udu anna hadha kana Quran, maka tidak pelik kalau ini asalnya Quran. Jadi wal muradu bil gharanikah, tapi yang dimaksudkan dengan gharanikah tu al-ula tu, wa anna syafa'atahum la turtaja, dan syafaatnya itu sangat diharap. Apa maksud gharanikah? Al-malaikah ala hadha ta'wil, atas ta'wilah ini. Wa hadhihi riwayah, dan atas riwayat ini, yang riwayat apa nama ni, riwayat Mujahid, bahawa kata ini asal ayat Quran kemudian dinasahkan. Gharanikah tu makna malaikat, bukan makna berhala. Wa bihadza fassara al-Kalbi, maka dengan ini mentafsirkan oleh al-Kalbi al-Gharanikah annahal malaikah wa dhalika annal kuffar, dan demikian itu kerana sesungguhnya orang kafir kanu ya'taqiduna al-awthana wal malaikata banatullah. Rasanya kita berhenti sini dah dulu untuk kali ini, panjang ni. Tak habis lagi, ingat boleh habis ni. Kerana ada urusan lain, maka kita berhenti di sini untuk kali ini. Pagi esok tak ada lah sebab ada kelas di Masjid Kebaikan. Ada soalan tak? Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.